terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Bandar Kuching. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya akan terus menyentuh kepada butiran 020100 030100 2000 dan juga isu vaksin yang banyak dibawa oleh rakan saya. Saya sebenarnya menyambut baik berita bahawa pihak kerajaan telah menandatangani satu perjanjian dengan syarikat Pfizer untuk membeli 12.8 juta vaksin COVID-19. Namun saya memang berharap kerajaan akan telus dengan perancangan kerajaan, terutamanya dari segi mekanisme pengagihan, logistik, equity untuk memastikan semua rakyat tak kira latar belakang dan demografi mendapat vaksin tersebut, dan juga kempen kesedaran atau education dengan izin untuk memastikan kurangnya berita palsu, misinformation, kekeliruan dan juga keraguan atau hesitancy dengan izin. Persetujuan Pfizer ini memang kita tadi dah banyak kali diulangi akan cover 20% dari populasi kita dan juga COVAX 10%. Jadi pagi tadi saya mendengar jawapan menteri bahawa memang kerajaan berhasrat untuk mencapai 70% ini. Namun saya ingin bertanya, apakah progres undingan dengan syarikat lain, ada syarikat di mana ada last stage negotiations, dan pentingnya jangka masa di mana kita target untuk mencapai herd immunity tersebut. Saya juga mendapat berita bahawa syarikat MyEG di Malaysia telah menandatangani kontrak dengan syarikat vaksin di China, Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, dan sejak itu kesannya saham MyEG telah naik sebanyak 13.26%, paling tinggi sejak Mei 2018. Jadi isunya adalah MyEG ini bukan satu syarikat farma atau syarikat logistik. Jadi on what basis dengan izin syarikat ini mendapatkan tender tersebut? Adakah track record tidak penting atau mana-mana syarikat, mana-mana bidang boleh mendapat tender vaksin ini? Dan bagi saya ini tidak haruslah berlaku. Selain itu, Menteri, saya ingin bertanya bahawa tadi Menteri telah menjelaskan bahawa syarikat Pfizer akan mengendalikan shipment, distribution, pengedaran tersebut disebabkan kepakaran ultra cold storage yang diperlukan. Namun saya ingin bertanya, adakah ini melibatkan pengedaran terus kepada end targeted user termasuk di kawasan pedalaman, atau cuma pengedaran ke sesuatu lokasi sentral ataupun kawasan bandar mahupun pekan sahaja? Kita tahu disebabkan iklim atau climate tropical di negara kita dan juga demografi, terutama di kawasan pedalaman Sabah, Sarawak dan juga semenanjung Malaysia akan menyukarkan pengedaran vaksin ini. Dan adakah kita mempunyai kemudahan ultra freezing yang secukupnya di kawasan tersebut? Saya tahu di pasaran kita ada ultra freezer seperti TSX series ultra low freezer, dan mungkin kerajaan bercadang untuk menyewanya, tetapi saya ingin bertanya, adakah kos tersebut akan ditanggung oleh syarikat Pfizer ataupun kerajaan kita? Sebenarnya model tersebut juga ada kelemahannya, dan adakah kita cukup untuk pengedaran seluruh negara? Pertama, freezer tersebut tak ada trigger alarm monitoring service. Kedua, bagaimana fungsi freezer tersebut di kawasan pedalaman di mana aliran elektrik tidak stabil, terputus-putus. Ada yang terpaksa bergantung kepada generator. Adakah freezer tersebut dapat disambungkan ke the generator? Bagaimana kita dapat pantau suhu dalam setiap langkah, every step of the cold storage? Bagaimana kita nak, apabila kita hantar vaksin kepada kawasan kampung, naik Hilux ke, naik bot ke, jalan balap, macam mana kita dapat pantau suhu di setiap langkah the cold storage? Dan jika benar kita nak menyewa this freezer, berapa yang akan disewa, berapa untuk Sarawak dan juga seluruh negara? Kita tahu bahawa walaupun the understanding is batch pertama akan diberikan kepada frontliners dan juga mungkin yang high risk generation, tetapi kita harus ingat ada juga banyak frontliners di kawasan pedalaman. Kita tidak mahu vaksin tersebut been lies and then not effective in its users, kerana kita ada analis yang menjangkakan hampir 5 to 10% of this Pfizer vaccine dengan izin could be made ineffective due to inadequate storage condition. Kita juga tahu vaksin ini is a 2-dose regimen, di mana suntikan pertama and after that 3 weeks suntikan kedua. Bagaimana kerajaan bercadang untuk membantu mereka, terutamanya golongan tua untuk yang tinggal di kawasan pedalaman, untuk datang balik untuk mendapat suntikan kedua? Jika dia disimpan di kawasan pedalaman, how is it being kept in this kawasan pedalaman vaksin tersebut? Kita tidak mahu mereka mendapat dos pertama, tak balik untuk dos kedua, lepas tu titer antibody yang diperlukan not been induced.
Jadi satu lagi isu yang sangat penting, saya berharap kerajaan akan memulakan right now sebenarnya memulakan komunikasi dan kempen kesedaran tentang pentingnya vaksin ini untuk mengelakkan kekeliruan, misinformation and hesitancy. We have to counter pseudoscience ataupun hujah-hujahan anti-vaxxers yang mungkin akan bertambah. Kerana keraguan atau hesitansi akan mendatangkan kesan dan keberkesanan pengedaran vaksin tersebut. Tuan Pengerusi, ini isu yang terakhir. Negara US dan UK telah jelas menyatakan bahawa ini adalah kempen vaksinasi yang paling sukar dalam sejarah mereka disebabkan kepentingan vaksin ini dan kepakaran yang diperlukan. Dengan izin, clock starts well before you receive the product. Oleh itu, saya berharap kerajaan secara jelas dan terperinci membincangkan perkara ini. National Vaccine Roadmap yang dilakarkan haruslah mendapat maklum balas semua stakeholders berkenaan, termasuk badan-badan kesihatan, termasuk swasta, malah ahli parlimen daripada kedua-dua pihak, supaya ada whole society approach, satu joint collaboration untuk memastikan vaksin ini diedarkan kepada orang yang memerlukan. Itu saja. Sekian, terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Kuching. Akhir sekali Yang Berhormat Arau, silakan. Terima kasih.